Kalau dulunya kita tak boleh berkumpul untuk membuat ceramah walaupun di hadapan, di halaman rumah. Saya didakwa beberapa kali di mahkamah kerana perhimpunan haram, kononnya perhimpunan haram. Termasuklah ceramah di halaman rumah di Jelebu, Negeri Sembilan, dan kes itu berjalan hampir 5 tahun perbicaraan. Akhirnya saya menanglah kes itu. Pihak yang tertuduh tak dapat membuktikan yang kita ni mengadakan pembunuhan haram dan akhirnya ia dibebaskan, tapi mengambil masa 5 tahun untuk berjuang dalam kes itu. Saya masukkan di sini, kita pergi ke jalan raya, kita menuntut bukan secara mengangkat senjata. Akhirnya kita nampak demokrasi dan sistemnya agak sedikit pulih walaupun belum lagi sempurna. Maka dalam pilihan raya 2018, kesempatan ataupun suasana demokrasi yang ada walaupun tidak sempurna, kita mengambil bahagian secara terbuka, berkempen secara terbuka. Maka selain daripada Barisan Nasional mencapai kemenangan, iaitu Pakatan Harapan pada 2018 yang lalu. Sayang, sepatutnya pemerintah itu diuji setiap 5 tahun sekali seperti sebelum ini. Walaupun berlaku 13 Mei dan negara didaruratkan selepas peristiwa tahun 69, tetapi menentukan pemerintahan itu diterima oleh rakyat atau tidak diuji pada tahun 74. Setelah berlaku pergolakan politik di mana parti-parti pembangkang menyertai Barisan Nasional seperti PAS dan juga Parti Gerakan, dan ianya mereka mengambil mandat rakyat pada tahun 74 dan Barisan Nasional menang dengan begitu besar. Tetapi selepas 2018 kita lihat demokrasi dan mandat rakyat ini dihancurkan. Oleh itu, anak-anak muda, sama ada adik-adik atau anak-anak saya, semua kamu ini janganlah kamu give up. Kalau kami telah membina, terlibat dalam berbagai himpunan, wujudkan bersih dan sebagainya sehingga mendapat corak pemerintahan demokrasi yang agak baik, ianya hancur pada tahun 2020. Dikhianati oleh orang seperti Mahyudin Yassin, Azmin Ali dan yang lain-lain lagi, tanpa menghormati mandat yang diperoleh oleh parti yang menang dalam pilihan raya pada 2018, dengan keadaan rampasan kuasa yang dibuat melalui perpindahan ahli-ahli parlimen secara besar-besaran. Maka rakyat sekarang sudah hilang kepercayaan secara umumnya kepada wakil-wakil rakyat, dan saya bimbang hilang kepada sistem yang kita pilih ini, yang telah berjalan sejak tahun 55. Oleh itu, saya mengharapkan sebagai orang yang terlibat bertanding dalam pilihan raya sebanyak 9 kali, tak tahulah pilihan akan datang akan bertanding lagi ataupun tidak. Sudah 9 kali. Saya harap anak-anak muda yang baru nak mengundi, termasuk umur 18 kalau berjaya mengundi umur 18 tahun, bina semula Malaysia yang dihancurkan oleh penyangak-penyangak baruah-baruah politik yang ada sekarang. Sebab apabila kita tidak menghormati sistem yang kita pilih, kita bimbang negara boleh menuju kepada kehancuran. Saya sebut, kalau kita memilih cara komunis, kita kena uphold apa sistem komunis itu. Kalau kita memilih cara raja absolute monarki, kita pilih. Kita setia dengan pilihan kita itu. Bila kita pilih parliamentary demokrasi, raja berperlembagaan, sistem pilihan raya, kita kena pegang sistem ini. Ini kita pilih cara parliamentary demokrasi, kita khianat jalan itu. Bagaimana
nak jadi negara kita pada masa akan datang. Oleh itu, anak-anak, adik-adik, bina semula negara Malaysia ini. Jangan kamu rasa putus asa, fed up melihat keadaan atuk-atuk, ayah-ayah, abang-abang yang khianati sistem negara ini. Tugas kamu membina semula. Sebab memanglah negara ini dia berlaku tribulasi, selalunya berlaku satu perubahan. Dan anak-anak muda akan terus hidup di Malaysia ini. Kita tak mau sistem yang ada, yang berjalan sekarang ini yang tidak menentu. Bila rakyat tidak yakin lagi untuk keluar mengundi dan pilih wakil rakyat, maka sistem apa kita nak pilih pada masa hadapan? Zaman saya, kami usahakan, walaupun kita tahu waktu itu kalau pembangkang masuk pilihan raya hampir confirm kalah, kecuali lah di beberapa tempat dalam bandar ataupun kawasan yang kuat, ya kawasan Melayu yang ramai betul, iaitu kita berkempen di pihak PAS di Terengganu, Kelantan dan beberapa tempat di Kedah. Tapi kita lihat nak menang di tempat lain amat sukar. Di antaranya isu perkauman dan juga peluang untuk berkempen untuk mendampingi orang ramai. Tapi kita tidak give up. Kita ambil jalan bersama rakan-rakan semua kaum. Kita wujudkan berbagai-bagai badan NGO dan sebagainya. Akhirnya lahirnya bersih menuntut keadilan dalam pilihan raya. Dan sekarang ianya hancur pada tahun 2020. Anak muda, jangan berputus asa, bina semula Malaysia. Bina semula masa depan negara. Bina semula keyakinan rakyat terhadap sistem demokrasi ini. Benci kepada wakil rakyat, saya sebut hari itu, bencilah tak apa, tapi jangan benci kepada sistem. Benci kepada orang yang khianati, benci kepada orang yang rasuah, benci kepada orang yang beli wakil-wakil rakyat. Tapi jangan kita benci kepada sistem sehingga kita menolak sistem pilihan raya itu. Kalau ini berlaku, kita bimbanglah. Kalau tidak terkawal, akhirnya kita memilih cara sendiri untuk mendapat kuasa atau memperjuangkan apa yang kita mahu. Kita bimbang jadi seperti negara-negara Latin Amerika, negara-negara Timur Tengah yang akhirnya membawa kacau bilau dan negara hancur. Sebab itulah saya merayulah pada anak-anak muda, bina semula keyakinan. Negara Malaysia ini di tangan kamu untuk kamu bentuk semula. Nyahkan abang-abang pengkhianat ini. Kerana sistem negara ini dikhianat dengan cara rampasan kuasa tidak melalui pilihan raya yang berlaku pada bulan Mac tahun 2020 yang lalu. Negara dibina tahun 55, hancur tahun 2020. Hancur dalam sistem yang dipilih oleh rakyat, sistem demokrasi ini. Sebab itu, buat masa sekarang ni, kalau ada peluang daftar pemilih, daftarlah. Sama-sama kita perjuangkan undi 18, orang 18 tahun ke atas boleh mengundi. Dan masa depan negara kita boleh kita bina semula. Baik, tuan-tuan dan puan, itulah